Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita lagi pada hari ini saudara dan saudari semua. Semoga anda semua berada di dalam keadaan baik dan sentiasa mengamalkan budaya kerja yang sihat dan selamat. Baik, pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan kaedah pengenalpastian hazard. Baik, sebelum hazard boleh diurus, ia mestilah dikenal pasti terlebih dahulu. Semakin awal kita dapat mengenal pasti hazard, semakin mudah dan murah kos untuk kita menguruskannya. Walaupun hazard boleh dikenal pasti atau wujud di peringkat awal operasi, namun ia boleh terus bertambah disebabkan oleh perubahan yang berlaku pada bahan, sistem kerja, reka bentuk suatu perkakasan atau peralatan yang digunakan dan faktor-faktor yang lain. Baik, sebelum kita pergi seterusnya kepada pengenalpastian hazard, kita review balik apakah itu hazard. Hazard ialah sesuatu punca atau sesuatu keadaan yang mempunyai potensi di mana boleh mendatangkan mudarat dalam bentuk kecederaan atau kesihatan yang buruk kepada manusia, kerosakan harta benda, kerosakan alam sekitar atau gabungan daripada mana-mana mudarat tersebut. Baik, sekarang saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan kaedah pengenalpastian hazard. Baik, kaedah yang pertama ialah melalui notification ataupun komplain. Melalui notification ataupun komplain yang dilaporkan oleh anggota kerja di tapak, kita dapat menilai kembali hazard-hazard yang sedia ada di tapak dan hazard-hazard baru yang dikenal pasti disebabkan oleh perubahan kepada cara kerja atau peralatan kerja yang digunakan. Komplain dan notification daripada pekerja biasanya dibuat kerana terdapat kejanggalan pada peralatan atau perkasan kerja yang digunakan atau keadaan kerja atau persekitaran kerja yang tidak selamat. Pekerja haruslah digalakkan untuk melaporkan sebarang kejanggalan di tapak supaya semua hazard dapat dikenal pasti dan langkah penambahbaikan dapat kita rancang bersama-sama. Yang kedua, melalui accident investigation. Penyiasatan kemalangan adalah merupakan salah satu kaedah pengenalpastian hazard yang baik. Daripada siasatan kemalangan, kita dapat review kembali hierark yang sedia ada dan work instruction yang sedia ada, sama ada telah mencakupi semua hazard-hazard yang ada di tapak ataupun tidak. Sebagai contoh, kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh pemandu yang mengantuk disebabkan oleh pengambilan ubat-ubat tertentu. Ubat-ubatan yang memberikan kesan mengantuk merupakan hazard kepada pemandu berkenaan dan perlu dimasukkan ke dalam hierark sesuatu kerja itu. Oleh yang demikian, setiap anggota kerja yang mengambil ubat sebagai contoh perlulah melaporkan kepada pihak penyelia atau majikan mereka bagi tujuan pemantauan. Yang ketiga ialah melalui inspection ataupun pemeriksaan. Pemeriksaan tapak kerja, prosedur kerja, PPE juga merupakan cara terbaik untuk pengenalpastian hazard. Melalui pemeriksaan yang dibuat, setiap hazard dapat dikenal pasti dengan lebih jelas dan langkah kawalan yang berkesan dapat diambil. Sebagai contoh, jika semasa pemeriksaan kita mendapati ada PPE yang rosak digunakan, maka ianya perlu diambil tindakan dengan segera. Yang keempat ialah melalui meeting dan juga discussion. Pengenalpastian hazard juga dapat dibuat melalui sesi mesyuarat dan perbincangan seperti semasa mesyuarat JKKP jabatan dan lain-lain mesyuarat. Semasa sesi mesyuarat, kes-kes kemalangan yang berlaku boleh dibincangkan bagi mengenal pasti punca kemalangan dan langkah-langkah kawalan seterusnya bagi mengelakkan kemalangan daripada berulang di masa hadapan. Wakil majikan dan wakil pekerja sebagai contoh perlulah memainkan peranan yang penting dalam memastikan keselamatan anggota kerja sentiasa diberi keutamaan dan tempat kerja ataupun prosedur kerja yang selamat diadakan. Yang kelima, melalui audit. Audit adalah merupakan cara yang boleh kita gunakan dalam memastikan setiap langkah kawalan yang telah ditetapkan
dipatuhi sepenuhnya oleh anggota kerja di tapak melalui sesi audit setiap hazard, sama ada yang sedia ada atau yang baru dikesan, dianalisa dan penemuan audit dikongsi kepada anggota kerja bagi tujuan peringatan dan penambahbaikan. Audit perlulah dijalankan secara telus dan berkesan menggunakan senarai semak yang lengkap dan terkini. Dan yang terakhir ialah melalui observation atau monitoring. Pemerhatian dan pemantauan yang berterusan adalah penting. Daripada pemantauan dan pemerhatian yang berterusan, seseorang penyelia atau majikan dapat mengenal pasti hazard yang baru dan menambah baik langkah kawalan hazard-hazard yang sedia ada. Sesi seperti high-risk review adalah merupakan salah satu medium yang boleh digunakan dalam memantau dan mengenal pasti hazard-hazard baru dan sedia ada dan menambah baik langkah kawalan yang sedia ada serta langkah kawalan baru sesuai dengan situasi semasa kerja-kerja di tapak. Baik saudara dan saudari semua, semoga anda beroleh manfaat dan info-info berguna daripada sesi perkongsian kali ini. Praktikkanlah kaedah pengenalan pastian hazard yang telah dikongsikan di atas di tempat kerja anda kelak. Sampaikanlah ilmu ini kepada rakan-rakan sekerja yang lain sebagai panduan dan ingatan bersama. Sehingga bertemu lagi di lain episod. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.